Nama saya Eko Hilan Pilih. Umur 55 tahun. Sudah berumah tangga. Masih belajar lagi DBA, Doctorate in Business Administration di Binary University. Dan pernah menjadi pensyarah begitu lama di Stanford College, Olympia College, Rima College, macam-macam college. Belajar di sekolah rendah Seri Delima. Di mana tu? Di Parlimen Batu. Dan sekolah menengah Raja Abdullah. Itu pun di Batu. Memulakan karier pengajaran saya di Jalan Balam of Jalan Ipoh. Itu pun di Batu. Jadi Batu ni ada kaitan. Walaupun sekarang saya duduk di Batu Cave. Saya diangkat menjadi Senator Malaysia pada 2008 oleh Datuk Seri Abdullah Badawi, Perdana Menteri pada waktu itu. Dan waktu itu saya diberikan satu tugas yang amat penting, iaitu harga minyak sawit jatuh dari RM3,800 jatuh kepada RM2,500 dan terus menjatuh kepada RM1,300. Dari jatuh RM3,800, RM2,500, RM1,300. Saya masuk ke ladang-ladang, kebun-kebun kecil. Mereka sebut, ini apa ni? YB kayu ke? Duduk sana, harga tidak dapat dikawal. Saya bagi tahu mereka, bagi sedikit masa saja, kami akan membuat sesuatu untuk menaikkan harga minyak sawit. Bukan minyak masak, jangan bimbang. Ini harga minyak sawit yang jatuh mendadak tu akan distabilkan. Apa saya bagi tahu menteri saya waktu itu, Datuk Seri Peter Chin. Saya tanya dia dua saja. Saya kata yang pertama, kita tebanglah pokok-pokok kelapa sawit yang berusia 20 tahun ke atas. Sebagai pampasan ganti rugi, kita bagi RM6,000. Bila kita announce saja RM6,000, semua pergi tebang. 18 tahun pun dia kasih tebang. Sudah pening buat. Kita sudah pening waktu itu. Tetapi secara keseluruhan pengeluaran itu dapat dikurangkan dengan serta-merta dan harga minyak sawit mula meningkat. Begitu juga saya pergi ke negara India. Saya bawa media, reporters pergi ke negara India, pergi berjumpa dengan menteri di sana. Saya bagi tahu dia, umumkan sajalah bahawa India akan membeli minyak sawit lebih dari Malaysia. Bila dia umum, ada bernama TV depan kami, bila umum saja, harga mula meningkat 1,300 kepada 1,800 kepada 2,850 ringgit. Ini yang kita lakukan apabila harga jatuh dengan cepat. Kami bukan menteri seperti Menteri Pakatan Harapan. Bila harga minyak jatuh, dia kata semua minumlah minyak sawit. Ada yang ingat lagi tak? Dia kata minum minyak sawit tiap-tiap hari, badan akan jadi sihat. Dia tak tahu cepat mati, kolesterol akan meningkat. Ada juga menteri yang cakap kereta boleh terbang. Kita mau kereta terbang. Sebenarnya syarikat itu pernah datang berjumpa dengan saya di masa saya jadi timbalan menteri. Saya kata no way, tapi dia Menteri Pakatan Harapan kata ada way, boleh terbang. Dia tak fikir mana nak buat landasan, mana nak buat, siapa nak kontrol air traffic. Sekarang road traffic pun tak boleh kontrol. Jadi saudara-saudara, apakah kita mahu kerajaan yang mempunyai pemimpin-pemimpin yang boleh berfikir dan berkebolehan, atau kerajaan yang mempunyai menteri yang hanya tembak saja? Tembak hari ini, besok dia menentukan. Jadi janganlah, jangan kita pilih. Saya merayu
Ya, saya merayu jangan kita buat silap, khususnya di Parlimen Batu ni. Kerana Parlimen Batu ketinggalan jauh ke belakang. Bilangan B40, bilangan kumpulan B40, saya boleh kata paling ramai sekali ialah di Parlimen Batu. Kenapa? Begitu banyak pemindahan setinggan dilakukan di kawasan Parlimen Batu. Rumah-rumah yang dipecah di Kepul, rumah-rumah tinggal yang dipecahkan di Segambut, dihantar ke mana? Dihantar ke Batu. Hari ini Batu mempunyai paling banyak B40. Tetapi kalau kerajaan tidak menyediakan kemudahan pembangunan yang diperlukan, maka itulah sebabnya saya kata kita akan ketinggalan. Saya pernah pergi ke rumah-rumah PPR setelah buat penamaan calon. Saya pergi ke PPR dan perumahan awam. Saya dapati ada rumah, satu rumah ada sampai 3 keluarga. 3 bilik, 3 keluarga. Bukankah ini susah? Bukankah ini akan menyebabkan lebih banyak masalah-masalah? Sudah pasti banyak masalah. Anak-anak yang belajar juga tidak mempunyai tempat pembelajaran yang kondusif. Rumah-rumah baru tidak dibina sama sekali. Yang dibina hanya kondominium saja. Fanel, ada tengok fanel paling cantik, tapi itu dianggap sebagai rumah mewah. Nak beli 800,000, mampu ke kita? Apabila anak-anak kita mula berumah tangga, ke mana mereka akan pergi? Di mana mereka akan tinggal? Ini merupakan perkara yang harus kita fikir. Kita lihat, saya tengok tidak ada sebarang pembinaan rumah mampu milik di kawasan ini. Ya, saya juga melihat begitu banyak masalah parking yang tidak mencukupi. Ya, hari itu saya pergi di Intan Baiduri. Intan Baiduri lain pula, iaitu ada parking bertingkat, tetapi tak ada orang yang park keretanya di dalam. Semua park di luar, parking bertindak. Sebab apa mereka tidak park kereta mereka di dalam? Kerana satu hari bayaran dikenakan sebanyak RM2. 30 hari RM60. Sewa pun mereka tak dapat bayar. Manakan mereka nak bayar sewa parking pula. Jadi kalaulah saya dipilih menjadi ahli parlimen di kawasan P115, kita nak pastikan parking itu dijadikan percuma untuk penduduk-penduduk Intan Baiduri. Di tempat-tempat lain, kita nak bina parking bertingkat. Ada parking 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Ada juga masalah, iaitu kalau ada parking bertingkat, tidak ada penghuni yang mahu park kereta mereka di tingkat 4. Betul? Tetapi saya ada cadangan. Dari tingkat 4, buatlah satu jejantas menyambung kepada unit rumah. Jadi orang akan park tingkat 4, tingkat 3, naik satu tingkat, boleh masuk terus dalam pansapuri ataupun rumah flat, kan mudah. Dan tingkat 4 kita boleh jadikan sebagai tapak surau juga dibina. Di tingkat 4, taman permainan kanak-kanak juga kita boleh adakan di tingkat 4. Inilah cadangan-cadangan yang kita akan wujudkan. Manifesto saya telah pun dilancarkan tempoh hari. Ya, aku janji dengan melibatkan 9 keras. Terkejut juga saya tengok
calon Pakatan Harapan semalam dia kata, wah, semua dalam manifesto saya dia dah terima pula sebagai manifesto dia pula. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Tetapi terbukti, saudara-saudari boleh tanya saudara Gulam, boleh tanya Dato' Seri Abbas, boleh tanya saudari Nur Syikri, siapa buat dulu? Saya buat manifesto atau Prabagaran buat manifesto dahulu? Sudah pastilah saya. Percayalah saya. Berilah keyakinan kepada saya. Berilah sokongan kepada saya. Kalau saya menang, saya akan wujudkan pusat tuition keluarga Batu di kawasan Parlimen Batu. Kenapa? Untuk mewujudkan satu environment pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Sebab itu perlu ada pusat tuition. Sekolah agama, satu sekolah agama, dua sekolah menengah, dua sekolah rendah akan dibina di kawasan Parlimen Batu. Sekolah kafah, sekolah agama, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah kebangsaan akan diberi dana untuk sekolah-sekolah tersebut. Ini aku janji. Saya tak boleh sebut, sorry, aku janji ini tak boleh ikut. Sebab ini masa tu lain, masa sekarang lain. Saya tak boleh. Ya, yang penting kita akan memastikan semua aku janji kita laksanakan. Paling penting, saya akan memastikan rumah mampu bilik dibina di kawasan Parlimen Batu, iaitu di Sentul Pasar, di Bandar Baru Sentul dan di Batu Buda. Dan tengoklah tempat, kita confident sebab kalau saya menang mewakili Barisan Nasional, peringkat pusat pun Barisan Nasional, saya bolehlah bersama-sama dengan kawan-kawan saya yang jadi Menteri Perumahan. Saya boleh bisik-bisik, Dato' Seri, bagilah projek ini di Parlimen Batu. Kesianlah dengan saya boleh membawa perubahan di kawasan Parlimen Batu. Saya juga berjanji untuk golongan B40 yang berjaya mendapat tempat di universiti, kita akan bagi laptop atau tablet secara percuma kepada golongan B40 di kawasan kita. Dengan kata-kata itu, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Undilah Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran, dan juga pastikan keluarga Batu semoga berjaya. Sekian.